Wajarlah Nabi jadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Tak ada contoh lain selain daripada Nabi SAW. Bukan ahsanah uswatan, uswatun hasanah. Satu-satunya contoh yang kita patut jadikan sebagai rujukan, ikutan ialah Nabi SAW. Tak payah ikut yang lain. Tak payahlah kita nak ikut dah pandang ke timur, pandang ke barat, pandang ke utara, pandang ke selatan. Dasar kita sepatutnya pandang ke Islam. Kerana Islam itu dah lengkap dah. Akhlak Nabi itu dah cantik dah. Kan? Tapi kita lihat orang Islam tak ikut akhlak Nabi. Orang bukan Islam yang ikut akhlak Nabi. Kan? Baik. Laisa biqalsin wala ghalizin. Tidak kasar percakapannya, wala ghalizin, tidak kasar percakapan dan tindakan dan perbuatannya. Tak kasar. Kalau kita kadang campak barang, marah campak je barang, tak isteri kita nak ambil, dah berkasar balik, lepak, cakap pun kasar dulu. Nak sangat kan? Ambil. Tu. Awak dah geram kan? Tapi Nabi tak begitu. Wala sakhabin, tidak berteriak meninggikan suara. Nabi ni dia tak suka melaut, menjerit, meninggikan suara. Nabi ni suara dia lembut. Maksud tu kalau kita tengok penceramah Habib Ali Zainabidin ke, Habib Omar Jufri ke, Habib lah nama dia. Bila dia berceramah, mana ada suara tinggi? Tak ada suara tinggi, suara biasa. Tak melaut-laut. Pun begitu ramai orang ikut. Kan? UAI, kenapa UAI jadi penceramah yang top? Sebab tu kerana dia tak pernah meninggikan suara, tak pernah tinggi suara. Tuan-tuan, tak ada. Mereka dia tak ada. UAI, Ustaz Azhar Yus, tinggikan suara, tak ada. Simple dia suara. Relax. Itu ramai. Dan sebab itu ramai pengikut. Lagi ramai daripada UFOS. Siapa UFOS tu? Ustaz Free of Size. Siapa Ustaz Azmi ni? Free of size. Mana ada free of size Ustaz? Free size. Saya free of size, memang tak ada size. Pergi ke supermarket, tengok baju, ini free size untuk cik, free size ini. Tengok je lah, kalau kain aku free of size. Kan? Itu dia. Kemudian wala fahashin, tidak suka mencaci. Wala ghayyabin, tidak suka memalukan orang lain. Ghayyabin. Wala madda'in, tak memuji secara berlebihan. Jadi kalau Nabi SAW menyampaikan ceramah, tazkirah, tak suka malukan orang, tak suka mendedahkan aib orang. Selalu kalau ceramah itu dia sebut misalan. Kan? Adalah sesuatu yang di luar perilaku Nabi SAW apabila mendedahkan keaiban orang lain. Itu sifat Nabi SAW. Memuji pun tak lebih-lebih. Memuji pada tempatnya. Bagus sipolan ni, bagus sipolan ni. Dekat tu kan, dia tak jumpa sipolan yang bagus lah. Ini. Saya seorang yang dipuji pun kembang hidung sampai pecah. Jadi kita nak puji pun tengok-tengok juga kan. Macam surah ni, alhamdulillah. Dulu masa mula sampai tak macam sekarang. Sekarang ni alhamdulillah boleh upgrade lagi. Sikit lagi esok Sungai Keroh berselawat. Sikit lagi esok Sungai Keroh berselawat. Ada selawat yang hadana dalam surah itu. Upgrade lah.
Yataghafalu amma la yashtahi. Melupakan yang ini tidak mencela dia perkara-perkara yang tidak disukai. Perkara-perkara yang tak disukai itu Nabi tidak masuk ke dalam hati. Nabi tak kata apa, tak cerita. Adalah satu masjid ni, bila saya pergi ceramah contohnya, dahlah makan tak bagi, sampul pun kadang-kadang tak dapat. Itu dah mencela lah tu. Kan, contoh. Saya tak kata saya kata contoh. Nabi SAW bila ada benda yang Nabi tak suka, Nabi tak cerita. Tidak mencela benda yang tak disukai. Nabi anggapkan benda itu berlalu macam itu saja. Kemudian seterusnya cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wala yu'aisu minhu rajaihi wala yakhibu fi. Nabi SAW tidak pernah menghambakan permintaan dan harapan orang yang mengharap kepada baginda. Walaupun mungkin permintaan itu berat, tapi baginda berusaha untuk memenuhi permintaan. Yang Nabi kan wakil rakyat, Nabi pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat yang sebenar. Macam tu. Dia sentiasa rakyat diutamakan, bukan rakyat diutamakan untuk gasak sampai terbagai, tuan. Boleh faham? Kalau tak faham pula dia tahu. Rakyat dulu yang kena gasak sampai terbagai. Sepatutnya pemimpin yang kena dulu. Ni rakyat yang kena dulu. Sian. Benda yang asal-asal harga RM2, selai bulan boleh naik sampai RM20. Itu namanya gasak sampai terbagai. Nabi SAW mengutamakan orang yang mengharap orang yang dah hajat. Walaupun benda tu dah ditanya, disebut, Nabi dah sebut berkali-kali, tapi bila ada ditanya lagi, Nabi jawab juga. Nabi cerita juga. Nabi tak akan beritahu, sila rujuk kuliah saya yang lalu. Dah, Nabi tak sebut. Nabi jawab juga, walaupun soalan tu dah ditanya sebelum-sebelum tu. Nabi SAW bila ada orang berhajat, macam kalau kita umpamakan, kata macam orang datang nak mengubat, tolonglah anak saya sakit, gini. Nabi ubatkan. Nabi bagi lagi apa-apa amalan yang perlu dibuat supaya penyakit itu tidak berulang. Dia faham. Walaupun Nabi ni sibuk, kita rasa kita sibuk dah, tapi Nabi itu lebih sibuk. Dalam kesibukan Nabi, sempat lagi Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat lagi. Kita sibuk dalam rumah tangga, melayan isteri yang seorang. Nabi nak layan 9 orang isteri, tuan-tuan. 9 ragam mereka. 9 orang isteri itu 9 ragam. Yang anak dara macam ni, yang janda macam ni, yang janda dah tua macam ni. Nabi nak layan 9 orang, 9 ragam. Pun begitu Nabi masih boleh lagi melayani permintaan dan hajat orang. Nabi tak pernah